Baik, hari ini kita nak gunakan masa yang ada untuk buat ulang kaji tentang bab termokimia. So, kita akan cuba isikan bersama-sama aktiviti-aktiviti dengan latihan yang ada pada modul ni. So, aktiviti 1, kalau kita lihat kepada soalan dia, apa yang dimaksudkan dengan tindak balas eksotermik? So, diberikan kepada kita tindak balas kimia yang membebaskan haba. So, exo bebaskan haba ke persekitaran atau sekeliling ialah eksotermik. So, di sini kita akan tulis tindak balas atau tenaga haba dibebaskan ke persekitaran semasa berlaku tindak balas. Tenaga haba dibebaskan akan kita kata meningkatkan. So, dia akan meningkatkan suhu persekitaran. So, bila kita lihat kepada endotermik pula, endotermik adalah tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. So, bahan tindak balas, apa yang berlaku adalah dia menyerap. Bahan tindak balas menyerap haba daripada persekitaran. Suhu persekitaran akan menjadi rendah ataupun menurun. So, ini adalah eksotermik, dia buang haba ke persekitaran, suhu termometer akan naik. Ini adalah endotermik, haba masuk ke dalam bahan tindak balas, suhu persekitaran akan turun ke bawah. Baik, kita lihat kepada aktiviti 2. Aktiviti 2 ni kita perlu kelaskan tindak balas yang diberikan ni, adakah eksotermik dan endotermik diberikan kepada kita tentang pembakaran etanol. Kita hasilkan haba, so eksotermik. Pembakaran pita magnesium juga kita hasilkan haba yang banyak, eksotermik. Penetralan asid dan alkali juga eksotermik. Menambah air dalam asid sulfurik pekat, yang ini akan menghasilkan haba yang banyak, juga eksotermik. Fotosintesis, kita serap cahaya daripada matahari, so ini adalah endotermik. Pita magnesium dengan asid juga eksotermik. Kalsium karbonat dengan asid juga eksotermik. Melarutkan garam amonium, biasanya kalau garam amonium dia adalah bila larut dalam air dia akan adalah endotermik. Pemanasan, semua pemanasan adalah endotermik. Bila kita panaskan sesuatu, bahan yang sedang kita panaskan sedang serap haba, so ia adalah endotermik. So, lihat kepada B pula. Haba tindak balas haba ialah haba yang dibebaskan atau haba diserap semasa tindak balas kimia. Simbol dia biasa kita letak sebagai delta H, dan unit dia adalah kilojoule, biasanya per mol negatif 1, merujuk kepada 1 mol. So, haba tindak balas atau perubahan tenaga haba delta H adalah haba hasil tindak balas tolak haba bahan tindak balas. So, kalau kita lihat kepada eksotermik, bahan tindak balas membebaskan tenaga haba untuk menghasilkan hasil tindak balas. Maka kandungan tenaga haba dalam hasil tindak balas adalah kurang berbanding dengan bahan tindak balas. Jadi delta H dia adalah ini negatif. Kalau eksotermik pula, bahan tindak balas menyerap tenaga haba menghasilkan hasil tindak balas, maka kandungan tenaga haba dalam hasil tindak balas adalah lebih tinggi. Ini adalah lebih tinggi berbanding dengan bahan tindak balas. So, delta H dia adalah positif. So, kita diperlukan untuk memberi contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. So, untuk eksotermik, mungkin kita boleh letak tentang perubahan keadaan fizik. Kalau kita exo buang, bermakna kita mula daripada tenaga yang tinggi, gas, tukar kepada keadaan cecair, maka dia eksotermik. Cecair kalau tukar kepada pepejal juga eksotermik sebab tenaga dia lebih tinggi. So, daripada tenaga yang paling tinggi, gas, bertukar ke cecair, tenaga dibebaskan, eksotermik. Ini cecair tukar kepada pepejal juga eksotermik. Dan contoh kedua adalah tindak balas logam reaktif. Logam reaktif contohnya
magnesium, zinc, kalium, natrium dengan katakan asid ataupun air. Biasa kalau dengan air kita guna kalium atau natrium. Kalau dengan asid kita boleh guna magnesium atau katakan zinc. Okey. Baik, kita teruskan. Kalau tindak balas endotermik pula, ini terbalik. Kalau perubahan keadaan fizik, perubahan keadaan fizik. So di sini daripada tenaga rendah, paling rendah adalah pepejal. Tenaga yang paling rendah ialah pepejal. Kita panaskan, dia akan jadi cecair. Ini adalah endotermik. Dia serap haba untuk menjadi cecair. Dan kalau serap haba lagi, dia akan jadi gas. Keadaan yang terbalik. So biasanya kalau kita nak endotermik lagi, adalah kita kata kita larutkan garam amonium. Biasa larutkan garam amonium, maka itu adalah tindak balas endotermik dan dia suhu akan menurun. Baik, kita lihat kepada gambar rajak aras tenaga. Kita ingat bahawa gambar aras tenaga ni kita ada paksi tenaga, dan kalau eksotermik oleh sebab dia buang, maka dia akan menurun. Maka bahan di sini kita tulis bahan tindak balas, lepas tu turun ke hasil, dan ini kita letak delta H ialah negatif. So kalau kita nak lukis tentang tindak balas magnesium dengan asid sulfurik, mula-mula kita label paksi dengan lukis paksi. Oleh sebab dia eksotermik, kita letak bahan tindak balas di atas. Lepas tu oleh sebab dia buang haba, dia akan turun ke bawah, dan hasil dia ada kat bawah. So kita letak magnesium campur dengan asid sulfurik, kita dapat magnesium sulfat campur dengan hidrogen. So delta H dia adalah negatif 467 kilojoule per mol negatif 1. Okey. Baik, kalau untuk endotermik, apa yang berlaku adalah paksi dia masih sama, bahan tindak balas akan terima haba, so graf dia akan naik. Okey. Sebab haba diterima, maka kandungan haba untuk hasil adalah lebih tinggi. Itu adalah graf gambar rajak aras tenaga. Katakan kita ada kalsium karbonat, kita panaskan, dan dia akan hasil kalsium oksida dan karbon dioksida. So langkah pertama kita lukis paksi dia, tenaga, dan seterusnya oleh sebab dia adalah endotermik, dia serap, kita mula dengan tenaga yang bawah, lepas tu naik, terima haba ataupun serap haba, dan jadi bahan tindak balas, hasil tindak balas ke atas. So kita tulis kalsium karbonat campur kalsium karbonat saja, kita panaskan, dan kita dapat hasil kalsium oksida campur karbon dioksida. Kita letak delta H sama dengan positif 178 kilojoule per mol negatif 1. So kalau kita lihat kepada bahagian seterusnya, ini adalah gambar rajak tenaga diberikan. Kita boleh dapat banyak maklumat daripada gambar rajak aras tenaga. So di sini kalau yang pertama adalah tindak balas antara zinc dengan kuprum sulfat. Nah, ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, eksotermik. Semasa tindak balas, suhu campuran akan eksotermik, suhu akan meningkat. Jumlah tenaga haba 1 mol zinc, kita merujuk kepada 1 sebab ada angka 1 mol zinc dengan 1 mol kuprum sulfat adalah lebih banyak, sebab kita lihat tenaga dia lebih tinggi. So lebih banyak daripada jumlah tenaga haba 1 mol kuprum dengan 1 mol zinc sulfat, iaitu sebanyak kita lihat dia lebih besar, sebanyak 190 kilojoule. Apa lagi yang boleh kita tahu daripada tindak balas gambar aras tenaga ini? So apabila kita kata 1 mol zinc bertindak balas dengan 1 mol kuprum sulfat, okey, untuk menghasilkan lepas tu tindak balas tu akan menghasilkan
1 mol kuprum dengan 1 mol zinc sulfat, sebanyak haba yang dibebaskan adalah 190. So nombor 14 tu kita kata dibebaskan. Okey. Baik, untuk tindak balas endotermik kita pergi lebih cepat sikit. Tindak balas adalah antara hidrogen dan iodin. Ini adalah tindak balas endotermik. Semasa tindak balas, oleh sebab endotermik, suhu campuran akan menurun. Jumlah tenaga haba 1 mol, kita letak bahan tindak balas hidrogen dengan 1 mol iodin adalah lebih rendah, lebih kecil sebab dia kat bawah daripada jumlah tenaga haba 2 mol hidrogen iodida sebanyak berapa? 53 kilojoule. So apabila 1 mol hidrogen bertindak balas dengan 1 mol iodin untuk menghasilkan 2 mol hidrogen iodida sebanyak 53 kilojoule haba diserap. Ini bukan dibebaskan, diserap. Baik, tindak balas kimia yang berlaku melibatkan, kita kata, ada pemecahan ikatan dalam bahan tindak balas dan juga pembentukan ikatan baru. Okey, so semua tindak balas, katakan bahan AB ni bahan tindak balas, lepas tu CD juga bahan tindak balas, kita kena pecah dulu. Okey, lepas pecah mungkin A akan bergabung dengan D, jadi AD, dan B akan bergabung dengan C, jadi BC. Dia ada pemecahan dan ada pembentukan ikatan. So tenaga haba biasanya mesti diserap. Okay, masa kita nak pecahkan ikatan, kita diserap. Manakala tenaga haba dibebaskan. Kalau kita nak bentuk ikatan, tenaga haba dibebaskan. So nak pecah ni, kita kena serap haba, dan kalau nak gabungkan ni, dia kena bebaskan. Okay. Jika tenaga haba diserap, untuk pemecahan ikatan adalah kurang daripada tenaga haba dibebaskan, maknanya dibebaskan lebih banyak. Semasa pembentukan ikatan, tenaga haba bebas ke persekitaran. So banyak haba yang dibebaskan. So tindak balas tu adalah eksotermik. So masa tenaga haba dibebas semasa pembentukan ikatan tu, dia adalah jauh lebih besar daripada tenaga haba diserap semasa pembentukan ikatan, pemecahan ikatan. Okey, kita teruskan. Jika tenaga haba diserap semasa pemecahan ikatan adalah lebih besar, maknanya kita nak pecah ikatan, kita kena serap tenaga, dia adalah lebih besar daripada tenaga haba dibebas semasa pembentukan ikatan, maka kita kata tenaga haba secara keseluruhan diserap daripada persekitaran. Okey, bila tenaga haba diserap, maka dia adalah tindak balas endotermik. Okey, aplikasi exo dan endo, pack sejuk. So kita bila pecahkan pack tu, dia akan jadi sejuk untuk meredakan kesakitan dan bengkak akibat kecederaan ringan. Kalau kita ada kecederaan ringan, so kita boleh guna pack sejuk seperti lebam terselur pada kaki dan tangan. Kedua-dua pack tersebut mengandungi so biasanya dia ada air dan juga sejenis garam. Garam itu adalah garam amonium lah, yang dipisahkan oleh selapisan membran yang nipis. So bila kita pecahkan garam amonium campur dengan air, maka tindak balas endotermik berlaku. So dia akan, kita kata, serap haba dan kita akan rasa sejuk. So bila dipecahkan tanpa pejal, garam larut secara endotermik, tersimpan haba diserap daripada bahagian cedera tu, memberikan kesan yang sejuk. So contoh-contoh kita boleh tulis. Contoh ni amonium nitrat. Okey, amonium nitrat.
Contoh kedua ialah kita boleh guna amonium klorida. Contoh ketiga kita boleh guna kalium nitrat. Dan contoh keempat adalah natrium thiosulfat. Semua ini adalah tindak balas endotermik. So, kadang-kadang kita perlu guna pek panas, iaitu menjanakan haba apabila garam larut dalam air yang tersimpan dalam pek tersebut. Garam tu akan larut secara eksotermik. So, dia akan bebas haba. Bila bebas haba, kita akan rasa panas. So, kita boleh guna contoh sebagai, katakan kita ada kalsium oksida, ataupun kalsium klorida kontang. Bila larut dalam air dia akan jadi panas. Satu lagi adalah kita boleh guna kuprum 2 sulfat CuSO4. Yang ini kontan ya. Kontan maknanya tak ada air. Bila campur dengan air baru dia membebaskan haba. Ataupun kita boleh guna aluminium klorida. Yang itu juga bila kena kontang, bila campur dengan air baru dia membebaskan haba. Baik, kita berhenti di sini sekejap sebelum kita masuk ke haba pembendakan.